Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama-sama saya Ehsan Yahya di Taman Botani Putrajaya seluas 93 hektar. Pelbagai jenis tumbuhan, pelbagai jenis tanaman yang ada dekat sini pastinya saya nak kongsikan dengan anda. Ada yang anda tak pernah tengok pun. Dan sesuatu yang istimewa pastinya saya bersama dengan pelancong kat belakang saya ni. Saya nak bawa pusing-pusing dekat Taman Botani Putrajaya. Untuk episod tanam kali ini anda kena saksikan. Baik, ini yang saya nak kongsikan dengan anda. Saya berada di Kana Walk. Bunga kana ataupun lebih dikenali sebagai bunga tasbih. Nanti saya akan ceritakan kepada anda kenapa ia disebut sebagai bunga tasbih. Tapi sesuatu yang menarik di Taman Botani Putrajaya ini sangat banyak dan juga pelbagai jenis warna yang ada dekat sini. Bersama-sama adalah Cik Muhammad Noor, pegawai pertanian, penolong pegawai pertanian yang ada dekat Taman Botani ini. Cik Muhammad jangan serius sangat. InsyaAllah. Tapi kita nak cakap pasal bunga kana ni. Sebab bunga kana ni sangat istimewa. Kalau kita tengok kan, Cik Muhammad, ini bukan saya petik ataupun saya patahkan tau. Ini memang patah. Nanti kata saya vandalism pula. Vandalism. Okey, Cik Muhammad, kita nak cakap pasal bunga kana ini. Tapi secara spesifiknya, sebagai permulaannya mungkin Cik Mano boleh cerita apa itu bunga kana sebenarnya. Kana ni nama saintifik dia adalah Kana generalis daripada tropical Amerika. Dia introduce ke semenanjung Malaysia. Kemungkinan dibawa oleh bangsa Sepanyol ya, pasal apa ni, Sepanyol masa tu dia mentadbir Southern tropical Amerika. Dan terdapat 25 spesies kana dalam dunia ni. Ya, 25 macam contohnya yang di sini ni, dwarf red. Kana dwarf red, variety dwarf red. Jadi kita nampak bunga dia merah ya. Selain dari itu, color warna apa lagi yang ada? Banyak ada yang kuning sini. Dan warna-warna lain lah. Warna lain ada, lebih merah lagi pun ada. Memang cukup menarik dan cukup menarik, insya-Allah. Selalunya orang tanam bunga kana ni dekat mana, Cik Mano? Selalu orang tanam di perlu matahari terbuka ya, dia tak boleh tanam bawah lindungan. Kalau di bawah lindungan dia kurang sihat. Dan juga di pesisir jalan, tepi-tepi jalan tu. Dan salah satu sifat kana ni dia senang hidup. Dia senang hidup ya, dan memerlukan pembajaan yang banyak. Kalau kana tak cukup baja ya, dia tak berapa sihat, tak dapat sesegar inilah. Baik, sebelum kita nak tanya pasal bunga tasbih tu, kalau Cik Mano boleh ceritakan dulu macam mana proses penanaman dia. Selalu bunga kana ni tahan berapa lama? Kalau contohnya di tempat terbuka, tempat panas macam kita duduk ni. InsyaAllah bunga kana dia kita sekali tanam je, dia akan tahan lama, pasal dia akan keluar suluh. Boleh tengok sini kan, ini kan, ini dia dah matang lah, dia dah tumbuh bunga dia. Tapi sebelum tu dia akan bersuluh macam ini. Ini kita tengok ni belum keluar bunga dia lagi. Ini baru peringkat vegetatif ya. Kemudian bila dia naik, baru dia akan keluar bunga. Setiap satu pokok akan mengeluarkan satu bunga. Satu tangkai bunga macam inilah. Bila dia dah habis tu, nanti kita perlu buang kan. Macam ni dah tua, kita akan potong. Dan dia akan naik yang baru. Dia akan naik anak yang baru. Nanti anak ni akan berbunga. Jadi adalah penting kita selalu potong. Kita tengok yang mana dah habis bunga dia, kita potong. Kalau kita tak potong, dia maintain di situ, kita tak akan dapat cantik kawasan tu. Macam contohnya di sini kan, dia dah matang ni. Kalau tengok ni, dia ada pengganti dia yang lain dah. Ni ada pengganti dah naik. Jadi yang tua ni saja kita potong tu. Yang dah mati, kita bukan dah matilah, maksudnya dah tak berbunga, kita dah tak bunga, kita boleh potong. Okey, selain daripada itu mungkin Cik Mano boleh kongsikan. Kita sebut juga bunga kana ni sebagai bunga tasbih. Apa yang menyebabkan ia sebagai bunga tasbih tu? Bentuk buah dia macam buah tasbih ya. Ini ada satu ni. Ni buah dia. Jadi kalau tasbih tu kita akan cucuk. Dia tu jadi macam tasbih lah. Jadi macam tasbih. Okey, selain daripada itu Cik Mano, dari segi penjagaannya kan, tadi kita tahu bila kita dah tanam satu batang contohnya, lepas tu kita boleh potong kalau ada anak ataupun tunas dia yang dah ada. Tapi kalau dari segi pembajaan, perlu atau tak kita bagi baja bunga contohnya? Pembajaan dia macam yang kita gunakan di sini kan, kita galakkan baja setiap sebulan sekali kita akan gunakan baja organik. Kita akan tabur di pangkal dia ni.
Dan 3 bulan sekali kita tambah dengan baja chemical, baja kimia lah. Baja kimia selalu kita pakai NPK biru 12 12 17 2, yang mana yang bahagian belakang tu 17 tu adalah K2O dan 2 tu MgO untuk pembungaan. Okey. Mana bila kana dah bunga, yang sebelum dia bunga tu kita akan pakai NPK green. Selalu kebiasaannya kan kalau penanaman seperti ini, kita nak dapatkan satu batang dan juga bunga seperti ini, berapa lama dia bertahan bunga ni untuk kembang sebelum ia layu di tasik madu? Macam Fauzal Latif pula. Bunga ni juga tahan dalam 2 minggu je. Dalam 2 minggu Dalam saja. 2 minggu saja. Okey. So bila kita dah lepas 2 minggu, kita nampaklah seperti yang ada. Kita ada belah sini dah start mati dah ya. Kau bagi sini ya. Ini dah kita perlu buang lah. Okey. Yang ini ni. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang seperti ini kita dah boleh buang, tapi kita jangan risau sebab kebiasaannya dia memang ada tunas baru dan juga Tunas baru dah ada yang lain ni. Ya. Yang baru naik. Okey. Dan kalaupun kita nak mendapatkan pokok yang baru, kita ada tempat lain, kita hanya perlu gali di sini saja. Kita gali sini, kita boleh terus pindahkan. Oh, boleh pindahkan. Okey, selain daripada itu, Cik Mano, kalau kita nak kongsikan jenis tanaman dan juga pokok macam ni, sesuai tak untuk kita tanam dekat rumah, contohnya dalam pasu ke, dekat rumah kondominium ke, dekat apartmen ke, sesuai atau tak? Kita boleh tanam dalam pasu tapi tak sesuai dari dalam rumah untuk indoor ya. Pasal indoor perlukan tak ada cahaya matahari. Jadi kalau kita nak tanam dalam pasu, boleh juga pasu tu letak di luar. Di luar. Tapi kalau di pos pun tak cukup. Kalau kata yang ada veranda kan, kondominium yang ada veranda tu tak cukup cahaya dia. Dia nak betul-betul full sunlight. Kan? Sebab selalu kan kalau kita tengok bunga ni, kadang-kadang ada je dekat tepi jalan contohnya untuk landscape dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak tanam pokok ni dan dapat dekat mana. Selalu penanaman dia ni adakah sejenis kita buat potongan batang ataupun dia ada biji benih sebenarnya? Sebenarnya kita ambil rhizome dia macam yang saya tadi. Rhizome ni anak tunas yang baru ni lah. Tunas yang baru ni. Ini tunas. Kita buat potongan di sini. So kita buat penanaman daripada tumbuhan daripada keadaan yang seperti yang mesti ada, kita ambil rhizome dia je. Okey. Ada kegunaan lain tak pokok ini selain daripada hiasan, Cik Mano? Memang untuk hiasan. Memang untuk hiasan saja. Hiasan saja. Tak ada bahan makanan, tak ada. Tak ada bahan makanan. Okey, bunga ini sebenarnya dia banyak color. Kalau anda boleh saksikan, ada warna kuning, ada warna merah, warna merah jambu pun ada. Kadang-kadang kalau mungkin kelihatannya macam bunga raya sikit ada, macam bunga lili sikit pun ada kan. Selalu ada tak orang menggunakan bunga ini sebagai bunga untuk hantaran buat cut flower ke apa sebagainya? Dia tak tahan. Tak tahan. Dia tak tahan. Dia pasal bila tak ni, dia tak sampai 2 hari dia akan lembut. Dia akan layu. Dia tak macam Zingiberales yang lain, macam kana heliconia dia tahan. Okey. Kana tak tahan, pasal terlampau lembut dia. Dia punya ni. Kalau di Taman Botani ni berapa banyak jenis yang ada dekat sini? Kana ni. Kana kita ada 5 saja. Ada 5 saja. Tapi kalau secara keseluruhannya dia ada 25 jenis. 25 jenis. Okey. Ini penceritaan kita berkaitan dengan pokok bunga kana. Semoga memberi anda inspirasi. Kalau anda tahu pokok ini, pernah lihat tapi anda tak tahu ini sejenis bunga apa, ini adalah bunga kana ataupun bunga tasbih kalau orang Melayunya sebut. Tapi kepada anda, semoga ini memberi inspirasi dan satu inisiatif untuk anda tanam di rumah anda. Kalau tak pun, datanglah ke Taman Botani di Putrajaya ini untuk anda saksikan sendiri. Baik, terima kasih Cik Mano. Terima kasih kepada anda. lungsuriastroawani.com, dapatkan berita dan juga info dari semasa ke semasa. Saya Ehsan Yahya. Assalamualaikum. Terima kasih.